Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam siri yang ke-26. Dalam kitab Anak Kunci Syurga. Bab sujudus sahwi. Iaitulah hukum sujud sahwi. Apa makna sujud sahwi ni? Sujud kerana terlupa. Itu makna sujud sahwi. Sujud kerana apa? Kerana terlupa. Jadi kalau kita lupa dalam solat kita, maka kita diminta supaya sujud sahwi. Tahu bila sujud sahwi ni apa makna? Sujud kerana apa? Kerana terlupa. Sujud sahwi ni mengikut mazhab Syafi'i satu sunnah. Sunat sujud sahwi pada sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Dia panggil sunat dalam sunat. Apa? Sujud sahwi ni sunat. Kita ambil pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab lain kata wajib. Imam Abu Hanifah kata fardu. Dalam mazhab lain kata wajib, mazhab Syafi'i kata sunat. Jadi sembahyang fardu ke, solat sunat ke, kalau kita tersalah, kita kena sujud sahwi. Apa sebab? Berapa sebab dalam kitab ni tulis sebab-sebab kena sujud sahwi ada 6 perkara. 6 perkara sebab kena sujud sahwi. Tanda satu-satu. Yang pertama, kerana meninggalkan satu sunnah daripada segala sunat ab'ad. Tertinggal sunat daripada sunan as-salah, maka kita diminta supaya sujud sahwi. Seperti tasyahud awal dan kunut subuh. Kita dah belajar dalam fiqh, dalam bab kunut baru ni. Masalah kunut ni dalam fiqh mazhab Syafi'i menganggap dia ni sebagai sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Jadi kita dah bahas dah. Jadi dalam fiqh ini, siapa dia tinggal tasyahud awal ataupun dia sunat, dia tinggal kunut fajar, maka disunatkan, dia jabarkan. Dia gantikan, dia tampalkan yang dia tertinggal tadi dengan sujud sahwi. Mana dalilnya? Tengok, ada cerita dia ni, ada dalil. Kerana bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ia daripada 2 rakaat pada sembahyang zuhur. Dan tiada duduk dia, kemudian daripada dan tiada duduk ia. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat zuhur, Nabi kita tak duduk tasyahud awal. Tak duduk di mana? Tasyahud awal. Kemudian sujud ia pada akhir salat. Nabi kita sujud di akhir sembahyangnya sebelum salam sebanyak 2 kali. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah. Tanda dalam kitab hadis ini riwayat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di salawat. Dalam riwayat ini dia tak sebut salat mana. Ada kata salat zuhur, naknya salat 4 lah, salat yang 3. Nabi kita bangun daripada salat, dia tak tasyahud awal. Faqaman nasu ma'hu, orang ramai apa bangun, ikut Nabi lah. Mana boleh tak ikut. Falamma qada salatahu, bila selesai daripada salat, wa nazarna taslimahu, kita ingat Nabi kita nak salam, assalamualaikum, la, kabbara qabla taslim. Tengok cara dianya. Kalau kita terlupa, tertinggal ni sunat ab'ad ni, tak tasyahud awal, apa kita nak buat? Kita tak perlu lagi qada
ganti tasyahud, balik semula ke tak jawab balik dah. Kita teruskan solat kita. Kecuali kamu baru naik, baru bangun daripada sujud, tak sampai kepada hak sempada rokok lagi, kita teringat, aku tak tasyahud awal, boleh duduk balik. Tapi kalau dah bangun berdiri bercegak dah, orang belakang jangan duduk tasbih lagi. Subhanallah, subhanallah, tak ada dah. Bila dia berdiri, dia tak boleh turun balik. Kalau turun juga, apa jadi? Batal salat dia. Jadi terus. Maka, apa jadi? Orang dah tunggu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi salam. Kabbara qabla taslim. Nabi kita takbir. Allahu Akbar. Fasajada sajdataini. Nabi kita sujud 2 kali. Summa salam. Lepas sujud 2 kali, barulah dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan tidak lagi mengulangi tasyahud. Ingat. Ada ditanya, dia kata lepas sujud tu, tasyahud pula ke? Tak dah. Kalau tasyahud pula, menambahkan lagi hal lain. Sebab dia, habis dah cerita dia. Lepas kita sujud 2 kali, terus bagi salam dan selesailah salat. Hadis ni diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab ni kata. Yang pertama. Tanda yang pertama, sebab apa? Kerana tertinggal tasyahud awal. Yang kedua. Tanda tak nombor 2. Dan yang kedua, kerana mengerjakan dengan lupa akan perbuatan yang membatalkan salat kalau kita buat dengan sengaja. Ini kaedah dia. Siapa yang lakukan salat, lakukan perbuatan ini dengan sengaja, maka batallah salat dia. Maka dengan tak sengaja, dia kena apa? Kena sujud sahwi. Jelas ke tak jelas ni? Kurang jelas. Sekarang ni, kita berjalan. Daripada sini berjalan pergi ke depan tu. Batal tak batal salat? Batal. Tapi kalau terlupa, muduk semaya kaya, berjalan, tak tahu ke mana pergi. Dia terlupa, dia semaya. Jadi tak batal, tapi dia kena sujud sahwi. Baik. Kalau kita berjalan 2 langkah, 1 langkah, 2 langkah. Lepas tu kita berhenti. Perbuatan berjalan ni, batal tak batal salat? Batal kalau banyak. Tapi oleh kerana dia tak batal walaupun kalau buat dengan sengaja tadi, maka dia tidak ada sujud sahwi. Ini kaedah dia kata. Kaedah yang kedua ni, mengerjakan dengan lupa. Mengerjakan dengan terlupa perkara yang membatalkan salat kalau kita buat dengan sengaja. Bercakap. Cakap ni kalau sengaja batal. Batal tidak? Batal. Makan? Batal. Tapi terlupa. Tak tahu macam mana boleh khayal sampai begini sekali. Maka dia tak batal. Seperti melebihkan akan rakaat. Zuhur 4, kita pergi semaya 5. Kalau sengaja, confirm lah batal. Kan? Mana ada zuhur 5 rakaat. Jadi, oleh kerana dia terlupa, maka dia kena sujud. Sujud apa ni? Sujud sahwi. Kerana bahawa Nabi SAW, Nabi pernah salat daripada hadis Abdullah bin Mas'ud. Tanda. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra khamsan. Nabi kita salat zuhur 5 rakaat. Faqila lahu, bila sudah salat, orang tanya dia, azida fi salah? Ya Rasulullah, ada wahyu baru kau salat zuhur 5 rakaat? Faqala wa ma zak? Apa benda kamu ni? Qala sallaita khamsan. Lah, Rasulullah salat 5 saat ni, 5 rakaat zuhur. Apa jadi? Fasajada sajdataini ba'dama sallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhur 5 rakaat dan sujud sahwi ia kemudian daripada memberi salam. Tengok. Nabi kita sujud sahwi bila? Bila sujud sahwi? Selepas salam. Tengok ni. Hadis yang pertama tadi, Nabi kita sujud sahwi sebelum salam. Hadis apa tu? Hadis Abdullah bin Buhainah. Kena ingat nama rawi, baru kita ingat cerita.
Hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, Nabi bagi salam sujud sahwi sebelum salam. Sebab apa? Sebab dia tertinggal satu sunat, iaitulah tasyahud awal. Hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi kita bagi salam sujud selepas salam. Nak jadi cerita macam ni. Lepas ni ada cerita dia. Baiklah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang menjadi kita kena sujud sahwi kerana syak pada meninggalkan sunat abad yang tertentu, seperti kunut. Jadi dia syak dia, aku ni buat tak buat kan ni buat. Jadi kalau dia syak apa jadi, maka dia kena sujud sahwi. Dan yang keempat, pada barang yang mengerjakan dia serta ihtimal yang lebih. Dia buat dengan kemungkinan, ihtimal itu mana kemungkinan yang lebih kuat daripada keraguan. Kalau ragu dia panggil syak. Ihtimal lebih ni zan dia tu kuat. Contohnya jika dia syak, adakah dia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat? Dia kata aku sembahyang 3 ke sembahyang 4 ni? Apa nak jadi? Nas saya wajib atasnya menambah 1 rakaat. Aku ni 3. Hal ni banyak tak banyak kes lagu ni? Amat banyak lah di zaman kita hari ni. Di zaman khusyuk yang terlalu tinggi ni kan, zaman kita ni. Khusyuk ke khayal? Kita panggil khusyuk lah. Khusyuk zaman kita. Kita duk mikir 3 ke 4, maka kita tolak keraguan, kita ambil yang 4. Kita jadikan 3 dan kita tambah 1 rakaat lagi, wajib atasnya menambah 1 rakaat. Jadikan 3 tambah 1 rakaat. Dan sunat ia sujud sahwi, maka dia kena sujud sahwi kerana hadis Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, tulis hadis riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri asalla salasan am arba'an falyatrahish syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjud sajdataini." Artinya, apabila syak ragu oleh seorang kamu pada sembahyangnya, dia syak, aku ni sembahyang berapa maka tiada mengetahui dia adakah dia solat 3 atau 4 rakaat. Aku sembahyang 3 ke 4, maka hendaklah mencampakkan. Dia buang yang dia ragu tadi. Hak ragu tak tepi. Dan hendaklah dia bina di atas keyakinan. Kita ni kalau 3 dengan 4, hak yakin berapa? 3 lah yakin. Kalau 2 dengan 3, mesti yakin 2 kan? Yakin hak sikit. Maka kita buang yang tak yakin, kita ambil yang yakin, kemudian kita bina di atas yang kita yakin, iaitulah 3 tambah 1 rakaat lagi. Apa jadi? Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Sebelum salam kena sujud. Apa jadi? Hadis ini tak cukup. Dalam Bukhari panjang lagi, dalam Muslim panjang lagi. Fa in kana shalla khamsan, kalaulah rakaat yang kita tambah tadi 5, syafa'na lahu salatahu, maka hak kita bagi sujud tadi melengkapkan jadi 6. Tak ada dia jadi tidak witir lah. Witir apa tengah hari. Wa in kana shalla itmaman li 4, kalau memang rakaat yang kita tambah tadi betul jadi 4 rakaat, kanata targhiman lisyaitan, dia 2 rakaat ini memalukan muka syaitan. Kata ambil mu syaitan, mu nak tipu aku sangat aku tambah 1 rakaat lagi, kemudian aku sujud sahwi. Ini hadis ni tambah hadis, tambah cerita dia pelajar pajak ni. Jadi cerita dalam hadis ni panjang lagi, dalam kitab kita ni ringkas. Yang kelima, dan kerana memindahkan akan yang dia dituntut. Yang dituntut mana rukun dalam solatnya, qauli, perkataan, bacaan. Yang tiada membatalkan akan memindahnya.
Jadi kita pindah tempat. Dia kita ingat, dalam solat ni ada 2 rukun. Dalam solat ada berapa rukun? 2 rukun. Satu dia panggil rukun fi'li. Apa dia fi'li? Rukun perbuatan. Qiyam, rukuk, sujud. Itu rukun. Satu lagi dia panggil rukun qauli. Iaitulah Al-Fatihah. Hak niat tadi sesat ada masalahnya. Kalau tak niat memang tak jadi semaya lah. Jadi hak ni kalau dia terlupa niat tak jadi awal lagi. Jadi kalau orang ni pindah rukun qauli, sama ada ia rukun Fatihah atau lain daripada rukunnya, seperti membaca Fatihah dalam rukuk. Subhanallah. Tengah ada rukuk pergi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa jadi pula Fatihah dalam rukuk, dalam sujud pula dah. Ataupun terlupa tukar tempat tahiyat. Orang duk at-tahiyat, kita duk Fatihah duk maya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sini. Maka jadi ini. Orang ni pindah tak pindah tempat? Pindah. Dia tidak membatalkan salat, tetapi dia kena sujud sahwi. Kerana dia telah mengubah perjalanan salat yang asal. Jelas tak jelas kita? Agaknya jelas lah tu, insya-Allah. Yang keenam, kerana meninggalkan ia akan memelihara, menjaga perbuatan salat yang disuruh dengan kuat. Seperti tasyahud awal. Jadi dia tinggal tasyahud awal tadi. Maka oleh kerana dia ni satu benda yang besar, mu tinggal tiba-tiba, maka kamu kena sujud sahwi. Habislah kita berapa tempat di sini ada? Berapa tempat? 6 tempat yang kita diminta sujud sahwi dalam kitab kita ni. Kitab ni terlalu ringkas lah. Secara ringkasnya dia bagi kepada kita 6 perkara. Baik, kita baca habis, lepas tu kita tambah lagi dengan kitab lain. Bermula lupa makmum. Makmum terlupa. Apa jadi makmum terlupa pula ni? Kalau makmum terlupa, dalam keadaan mana dia terlupa? Dalam keadaan dia ikut imam. Dia terlupa ni ada 2 tempat. Kita terlupa sedang kita ikut imam. Apa jadi? Maka imam akan menanggung segala kelupaan kita. Contohnya, kita semaya belakang imam. Orang duduk rokok, kita duduk baca Fatihah. Baca Fatihah lain rokok. Awak terlupa tak terlupa? Terlupa tempat. Pergi baca Fatihah dalam apa tadi? Dalam sujud. Ataupun galik sangat. Imam dia tarik, dia panjang sikit dia punya takbir. Allahu Akbar. Kita ingat ke imam bangun qiyam? Kita pun bangun rakaat yang kedua, bangun juga Allahu Akbar. Sedangkan imam duduk untuk tasyahud awal. Apa jadi dengan makmum ni? Kena tunggu imam ke kena turun? Tunggu ke turun? Ingat, kalau imam bangun tasyahud awal dia tak baca, dia tak boleh turun. Tak boleh turun lagi sebab kalau turun batal salat. Sebab dia sudah pindah kepada rukun yang lain. Dia tak boleh balik daripada rukun, gostan balik, undur balik ke belakang, pergi ke sunat, tak boleh. Maka imam tak boleh turun. Tapi kalau makmum terlupa, imam duduk, makmum bangun, maka makmum tu kena turun balik. Wujub al-mutaba'ah. Imam Nawawi sebut dalam kitab Minhajul Talibin, dia kata wajib orang tu kena turun, pergi tunggu imam, pergi turun sekali dengan imam. Betul. Baik. Sekarang ni kita tahu makmum ni betul tak betul? Salah tak salah dia? Salah. Habis kena sujud sahwi ke tidak? Jawabnya tidak. Kerana makmum telah ditanggung perbuatan dia ni oleh imam. Imam tolong tanggung dia. Ini kelebihan kita salat berjamaah. Baiklah.
Kita mari imam rakaat yang ketiga. Waktu tasyahud awal tadi, imam terlupa tasyahud. Imam salah tak salah? Salah. Sebab dia tinggal satu sunat ab'ad di situ. Baik. Kita, waktu imam buat salah, kita sekali dengan dia ke, belum join lagi. Belum sama dengan imam. Betul tak? Taib. Tentulah imam di akhir solat nanti, dia akan sujud sahwi sebab dia tertinggal satu amalan solat. Kita masuk sekali dengan imam selepas imam bersalah. Kalau imam sujud, kita kena sujud ke tidak? Ini soalan dia. Sujud tak sujud? Kena sujud juga sekali dengan. Jangan kata bukan salah saya, itu salah imam. Saya belum join lagi tadi. Tak, kena. Ingat. Imam ni kalau dia salah, kita kena ikut. Tapi kalau kita salah, tak. Dia tak ikut kita. Kita ikut dia. Ini hebat tak hebat imam. Pasal itulah dia sebut dalam ni. Kerana mencerita dalam hadis ini. Hadis Nabi SAW. Al-imamu dhaminun. Al-imamu dhamin. Wal muazzin mu'taman. Artinya imam itu menjamin akan sembahyang makmum. Jadi tak menasabah lah. Kalau kita salah, imam tanggung. Kalau imam salah, kita kata no, aku tak ikut dia. Mana boleh macam tu? Itu dia panggil satu perbuatan yang tidak adil. Jadi kalau imam tersalah, terpaksalah kita kena ikut dia. Walaupun kita tak tahu. Ada kadang-kadang imam sujud sahwi tanpa makmum tahu apa sebab. Ada ke tak berlaku? Berlaku. Mungkin dia tak salah dia sudut bilangan rakaat, tapi mungkin dia salah dia baca Fatihah dalam rukuk. Kita tak dengar. Dalam sujud, maka dia sujud sahwi. Kita wajib kena ikut sekali. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam supaya kita ikut, dan imam al-imamu dhamin, imam menjamin, memikul, yatahammal, memikul apa yang berlaku pada makmum dia. Ini dia panggil imam dhamin. Hadis ini diriwayat wal muazzinu mu'taman. Muazzin orang yang beramanah. Sebab apa amanah? Sebab masuk waktu duduk di tangan siapa? Tangan siapa? Di tangan muazzin. Betul tak? Baik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan mensahihkan dia oleh Ibnu Hibban rahmatullahi alal jami'. Dan dikendaki, ini huraian dia. Ini kita buat contoh dulu. Ini huraiannya. Dan dikendaki dengan menjamin itu, yakni menanggung ia akan lupa makmum. Jadi makmum lupa, imam tanggung. Jangan mempandai-pandai sendiri pula. Seperti menanggung ia akan Fatihah yang masbuk. Bila kita masbuk, kita terlambat. Kita mari imam dah rukuk. Kita tak payah lagi baca Fatihah. Betul tak? Fatihah kita rukuk tu. Ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh imam. Imam telah menanggung kita punya rukun. Ini gagah imam. Dan akan nyaring. Imam tolong baca kuat solat malam. Kita baca perlahan sekat kita dengar aja. Dan akan surah pun imam baca, kita baca Fatihah saja. Dan akan yang lain daripadanya ditanggung oleh al-fadil tuan imam. Tuan imam yang tanggung dia. Dan sujud sahwi itu 2 kali sujud. Dan sujud sahwi berapa sujud? 2 kali sujud sahaja. 2 itu mana sahaja? Sekalipun banyak sebab baginya. Sekalipun banyak sebab, yang kena sujud berapa kali? 2 kali saja. Seperti, dan adalah ia seperti sembahyang. Dan adalah ia kemudian daripada tasyahud. Dan sebelum memberi salam. Ini kena panjang cerita satu-satu ni. Adalah ia seperti sembahyang. Di dalam kitab Minhajut Talibin, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi kata, sujudus sahwi ka sujudis salah. Sujud sahwi ini seperti sujud sembahyang.
kaifiatnya, cara duduknya, cara sujudnya, termasuk bacaannya. Jadi bacaan dia kita kata apa? Dalam kita sujud, kita baca apa? Kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Ikut. Baca apa dalam sujud sahwi? Subhana Rabbiyal A'la. Inilah yang diputuskan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Minhajut Talibin. Di dalam kitab Asnal Matalib, dalam kitab Mughnil Muhtaj, mengatakan bahawa perbuatan sujud sahwi ini seperti sujud salat. Jadi sama ya baca dengan sujud. Baik. Ni yang kita duk baca ni, Subhanaman la yanam wa la yasu, ambil kat mana? Ambil kat mana? Jawabnya waqilah. Ada pandangan sebahagian ulama. Yang muktamad yang besarnya, dia kata tak. Sujud sahwi ni seperti sujud salat. Ada sebagian ulama kata, baiklah kita baca Subhanaman la yanam wa la yasu. Maha suci Allah Ta'ala yang tidak tidur, yang tak terlupa. Mana kau ambil? Dia kata limunasabatil maqam, munasabah dengan orang terlupa, baca zikir ni. Kata di Al-Imam Zarkashi. Semua ni ulama Syafi'i belakang ni. Dalam kitab Munil Muhtaq duk bahas cerita ni. Zarkashi kata, tak munasabah juga. Kalau orang terlupa munasabah lah. Tapi kalau orang ni tinggal sungguh, dia sengaja tinggal tasyahud awal. Mengikut fiqh Syafi'i kata, tasyahud awal ni termasuk sunat ab'ad. Kalau tertinggal pun tidaklah batal. Dia kena sujud sahwi. Jadi tak sesuai juga dengan subhanallahi wa bihamdihi sebab mu tinggal dengan sengaja. Ini Zarkashi bantah. Termasuk juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, dia kata tidak sesuai. Dia kata baca-baca seperti ini tidak terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok kepada kitab-kitab fiqh muktabar dalam mazhab Syafi'i, ada perkara-perkara yang muktabar, yang muktamad ditinggalkan, tapi kita pergi ambil yang lain. Sedangkan dia kata waqila qala ba'dul ulama. Kata sebahagian ulama. Jadi yang ramai katanya kekalkan bacaan subhana rabbiyal a'la. Ini lagi tak fiqh Syafi'i. Jadi itu satu. Perbahasan yang kedua dia kata apa? Adalah ia kemudian daripada tasyahud dan sebelum memberi salam. Tasyahud sunat sujud sahwi ni mazhab Syafi'i senang. Semuanya sebelum salam. Salah tertambah ke tertinggal ke sebelum salam berlaku. Tapi dalam mazhab lain, dalam mazhab Hanafi, semua sujud sahwi di mana? Lepas salam berlaku. Lepas bagi salam baru sujud sahwi. Ada mazhab lain pula dia berbeza. Dia kata apa? Kalau kurang atau tertambah. Kalau dia kurang atau dia terlebih, maka dia kena sujud macam mana tadi? Sebelum salam, ingat tak? Nabi kita tertinggal hadis Abdullah bin Buhainah ni sebelum salam. Tapi kalau terlebih, apa jadi? Dia kena sujud lepas salam. Ini. Jadi cerita para ulama ni cuma kita hak senangnya kita kata, hak mudahnya sebagaimana yang kita belajar ni lah. Fiqh Syafi'inya semuanya sebelum salam berlaku. Fiqh Hanafi semuanya lepas salam berlaku. Kalau nak asingkan sebelum salam lepas salam ni, tak ramai duk rasa yang lulus. Kalau interview masalah ni, duk rasanya tak ramai yang lulus dah. Baiklah. Kita tengok sepintas lalu beberapa masalah tentang sujud sahwi ni untuk peringatan kita. Jadi makmum kita sebut tadi. Makmum kalaulah sekiranya dia dalam solat sekali ingat imam, maka tak payahlah. Tak ada sujud lah. Dia ikut imam, dia telah tanggung dia ni. Panjang lagi kalau nak tengok kak. Adakah sujud sahwi bagi orang masbuk setengah semaya? Jadi kita baca tadi, tak payah. Dia ikut imam saja. Sujud sahwi kepada salat sunat.
Kita solat sunat, kita terlupa. Kena sujud sahwi. Adakah sujud sahwi dalam solat jenazah? Ini soalan. Dalam sujud tilawah. Dalam sujud sahwi sendiri. Kalau sujud sahwi terlupa, kena sujud sahwi ke tidak? Dalam sujud syukur. Dalam hadisun nafsi, kita duduk khayal seorang. Semua ni tak termasuk dalam sujud sahwi. Kalaulah orang ni banyak buat salah dalam solat, sujud sahwinya berapa kali? 2 kali juga. Tak ada lebih pada tu lagi. Jadi banyak permasalahan-masalah yang sebut dalam kitab ni. Kalau kita boleh baca satu persatu, banyaklah dia punya kelebihan. Tapi masa kita tidak mengizinkan, maka jadi mazhab Syafi'inya dia tarjih di sini. Dan sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Karena mana? Bukan hadis ni, karena kata Zuhri. Kata-kata Az-Zuhri rahimahullah, wa fi'luhu qabla salam huwa akhirul amrayni min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sujud sahwi sebelum salam ini ialah akhir pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata Az-Zuhri ini dinukilkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kita cari dalam maktabah Syafi'i, semuanya satu je. Semua fiqh Syafi'i nukil hak ni. Kerana nak menguatkan pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan, ia mengatakan bahawa Nabi solat sunat sujud sahwi ini semuanya belum salam. Jadi kita jangan abaikan hadis yang menunjukkan Nabi kita solat yang ada perbezaan, solat belum salat, sujud belum salam dengan lepas salam itu ada perbezaan. Hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari, hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari. Jadi perlu pada penelitian lagi lah, perlu pada kajian yang terperinci dalam masalah ini. Habislah kita dalam bab sujudus sahwi. Kita pergi pula kepada sujud tilawah dan sujud syukur. Ada 2 sujud lagi. Sujud tilawah ni apa benda? Dan sunat sujud tilawah bagi orang yang membaca ayat sejadah. Bila kita baca Quran, jumpa dengan ayat sejadah, ayat yang sujud. Dan bagi orang yang mendengarnya di luar salat. Jadi kita duduk dengar orang baca Quran, sampai tempat sujud, dia sujud, kita sujud juga. Dan sunat sujud imam. Dan yang sembahyang seorang diri kerana bacaannya. Imam bila sampai tempat sujud sahwi, sujud tilawah kena sujud. Orang baca seorang pun sujud. Luar salat pun kita baca dengan mushaf, sujud. Dan nu'ai. Dan wajib atas makmum sujud tilawah kerana sujud imamnya. Ingat. Kalau imam sujud, makmum tak boleh relax. Sunat je. Tak. Dia kena ikut sekali dengan imam. Kerana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Quran fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kepada kami Quran. Maka apabila lalu ia dengan ayat sejadah, bila sampai tempat sujud, Nabi kita takbir dan sujud. Dan kami sujud sama dengan dia. Hadis ini meriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Kata peneliti hadis ini dhaif, lemah. Dengan kata-kata fakabbara. Kalimah kabbara tu ada masalah sikit di situ. Itu yang pertama. Dan kerana hadis yang riwayat oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Rafa'ahu, diangkatkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki, yaqul ya wailata, umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah,
Wa umirtu bis sujud fa asaitu fa alayyan nar faliyan nar. Artinya, apabila membaca anak Adam, seorang manusia baca akan ayat sejadah, maka dia sujud. Ini kelebihan dia. Dengar. Bila kita baca ayat sejadah, kita sujud. Nascaya menjauhkan diri oleh syaitan. Menangis ia. La ilaha illallah. Siapa nak suruh syaitan menangis? Sujud. Bila jumpa ayat sujud, sujud. Dia kata apa? Berkata syaitan, weh, celakanya aku. Syaitan kata celaka dia. Disuruh, diperintah anak cucu Adam dengan sujud, maka mereka sujud. Bagi mereka syurga. Dan diperintah akan daku dengan sujud, maka aku derhaka. Maka bagiku neraka. Jadi, apa hikmat sujud tilawah ini? Hikmatnya, supaya kita ni berbeza dengan syaitan. Karena biasanya ayat-ayat yang menunjuk pada sujud ini, ayat yang menyebut tentang yakhruna lil abqani sujada. Jadi menunjukkan orang ni sifatnya sujud. Bila sujud, sujud. Jadi syaitan kata aku, Allah Taala perintah aku tak sujud, sajalah aku, neraka aku. Anak Adam bila sampai ayat sujud, semua pakat sujud. Selamatlah mereka. Suka tak suka kita? Suka. Habislah kita muqaddimah dia. Dan disyaratkan. Tengok, tanda di situ. Dan disyaratkan sujud tilawah dan sujud syukur yang kita akan bincang nanti akan segala syarat sembahyang. Syarat sujud syukur dalam mazhab Syafi'i, fiqh Syafi'i ini, syarat dia seperti syarat sembahyang. Kena menghadap kiblat, kena ada wudu, kena macam salat biasa. Itu syarat dalam fiqh Syafi'i. Termasuklah juga sujud syukur. Jadi sujud tilawah dengan sujud syukur dalam masalah dalam fiqh Syafi'i kata kena ikut syarat sembahyang. Kena ada wuduk, kena menghadap kiblat. Orang perempuan pun kena tutup aurat. Baiklah. Kita akan cerita sikit lagi di akhir nanti, ana akan cerita pandangan mazhab lain dengan hujah mereka dalam dua masalah ini. Masalah sujud tilawah dengan sujud syukur. Dan semua ayat sejadah itu ada 14 tempat. Dalam fiqh kita ni ada 14 tempat. Tempat sujudnya ada berapa? 14 dalam Quran. Kata di penulis kita ni, dia nak ringkaskan cerita. Dan semua tempatnya diketahui akan dia dalam Quran. Tak payah cakap banyak. Buka je Quran, ada tanda dia. Dia ada bintang, ada tanda. Itu sujud tu. Dia tulis sajadah. Sujudlah situ. Habislah tempat dianya. Dia peringkas, kita pun nak ringkas jugalah. Habislah kita sunat sujud tilawah. Dan sunat sujud syukur. Bila pada ketika mendapat nikmat, seperti mendapat anak, kita duduk diam-diam, dapat SMS daripada hospital, awak telah dapat anak. Kita pun sujud selalu. Allahu Akbar. Sujud. Dia panggil sujud apa tu? Syukur. Kita duduk di rumah, anak telefon, abah, saya boleh 20A. Kita pun Allahu Akbar. Sujud lalu. Dia panggil sujud syukur. Sudah semaya, anak dia telefon balik. Apa? Saya beli huruf A 20. Periksa tak apa. Kena ke dia dah. Tapi sujud dah. Nak sujud syukur ni sujud ketika mendapat nikmat dan pada ketika tertolak bala. Bila berlaku kes apa-apa, wal'iyazubillah, orang ni naik kereta contohnya. Naik motosikal. Jalan orang potong dia. Terbalik motosikal dia, melambung. Dia tak ada luka sikit abu. Sujud lalu. Allahu Akbar. Sujud syukur kepada Allah kerana dia selamat. Ini dia kata, sujud syukur ni kerana dapat nikmat dan terlepas daripada bala seperti kebakaran, tenggelam, aksiden, sebagainya lah, apa-apa saja. Kerana hadis daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia
apabila dapat pekerjaan, suatu perkara yang menyukakan dia. Bila dapat Nabi kita benda Nabi suka, nasaya dia turun melakukan sujud pada Allah Ta'ala. Jadi bila suka, sujud selalu. Hadis ni meriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini satu. Cerita dianya panjang. Dan kerana hadis Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sujud panjang. Sajadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa atala sujud. Thumma rafa'a ra'sahu faqala inna Jibril atani fabashsharani fasajadtu lillahi syukra. Artinya, suatu hari cerita Abdul Rahman bin Auf ni panjanglah. Nabi kita satu hari sujud panjang. Fa atala. Dalam kitab tu kita tinggal alif. Fa atala tu. Nabi kita sujud lama. Abdul Rahman bin Auf kita tengok. Pensan kau, tak ingat kau, tak khabar kau Rasulullah ni lama sangat sujud ni. Pergi tengok dah. Nabi kita tengah duduk baca. Kemudian mengangkat dia kepalanya. Nabi pun angkat kepala dia. Maka Nabi kita bersabda, inna Jibril atani. Jibril telah datang kepadaku. Mengkhabarkan padaku. Basyarani, bawa khabar gembira kepada aku. Fasajadtu lillahi syukran. Aku sujud pada Allah Ta'ala lama sani. Syukur dengan berita yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jadi kita, dia naknya sujud syukur ni bila kita dengar je terus sujud. Jangan kata dengar dah. Bila dengar? Pagi tadi. Nak sujud syukur bila? Malam nanti. Lah, habis dah dia. Automatik. Budak-budak kata on the spot. Dengar cerita, Allahu Akbar lalu sujud. Jadi cuma di sini khilaf ulama di sini dalam masalah setakat mana. Jadi dalam fiqh Syafi'i kata sujud syukur seperti solat juga. Kena ada wudu, kena menghadap kiblat dan kena pakaian macam orang nak solat. Yang kedua, dan sujud syukur itu di luar sembahyang. Ingat. Sujud syukur ni dalam salat ke luar salat? Luar salat. Tak ada kaitan dengan salat. Kita dengar cerita terus kita sujud. Syukur kepada Allah Ta'ala. Orang lain ni bukan lagu ni. Bila dengar dapat apa-apa benda suka, happy lalu lah. Tak ada happy. Kita orang Islam, Allahu Akbar, sujud. Satu, di luar salat. Mana ada sujud syukur dalam salat? Kalau dalam salat sujud syukur, bermakna, contohnya kita tengah sembahyang. Allahu Akbar. Anak baru balik daripada sekolah. Abah, mak, saya dapat 10A. Allahu Akbar, sujud syukur. Boleh? Tak. Sujud syukur sekali lagi, maknanya kita telah tambah sujud dalam salat. Batal sembahyang dia. Tak boleh. Sujud syukur di luar salat. Satu. Dan satu saja syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur hanya sekali sujud saja. Jangan jadi lebar kampung kita 2 kali sujud. Satu je sujud. Tanda itu. Sujud syukur, sujud tilawah boleh di luar salat dan boleh dalam salat. Sujud syukur hanya di luar salat. Yang masalah yang kedua, sujud syukur dan sujud tilawah dua-duanya sekali sujud saja. Jangan bertukar dengan sujud sahwi tadi. Sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Sujud tilawah dengan sujud syukur berapa kali? Sekali. Dan sunat dibaca dalam sujud tilawah, kita baca apa? Sajada li wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacaan ini sudah ada dalam kitab kita Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim tu sujud tilawah sudah ada. Tengok bacaan yang ke berapa? Bacaan muka surat, bacaan yang ke-21. Bacaan yang ke-21 Nuskah Jawi ini muka surat 29.
Tengok. Doa sujud tilawah. Buka kitab perisai kita tu. Kita baca sekali. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada satu bacaan yang kedua lagi. Allahumma aktub li biha indaka ajra wada' anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Sebab apa dia kait dengan Daud? Sebab Nabi Daud ni baca suara dia sedap. Tengok dalam kitab perisai bacaan yang ke-21. Dalam bacaan kita ni. Jadi kalau dia kata seperti solat. Dalam kitab ini kata seperti solat. Baiklah. Kita sudah hadis dulu. Menceritakan dia oleh Imam At-Tirmizi dan mensahihkan akan dia. Melainkan kalimah wasawarahu menceritakan dia oleh Al-Baihaqi. Dan melainkan fatabarakallahu asnaqi menceritakan dia oleh Al-Hakim. Jadi dalam kitab perisai ini dicampur semua jadi satu bacaan. Baiklah. Itu perbahasan kita dalam kitab. Cuma kita tengok juga apa pandangan ulama lain, dipanggil ahlu tarjih, pandangan yang terpilih dalam masalah ini. Adakah disyarat sujud syukur ini seperti salat? Jadi kata di ulama kata di sini, sujud syukur ini di antara sujud yang besar, menunjukkan kepada kita ni syukur pada Allah Azza wa Jalla. Naknya bila nikmat mutajaddid, nikmat yang baru. Kalau nak tengok nikmat kita ni hari-hari dapat nikmat, tak? Makan nikmat, tidur nikmat, duduk dengan isteri naknya hak baru. Jadi benda yang baru berlaku dalam apa ni, dalam kehidupan kita. Macam selamat daripada bahaya baru. Dapat benda yang baru. Kita duduk diam-diam tiba-tiba orang telefon awak dipilih menjadi apa-apa, beri jawatan besar, baru. Jadi benda baru. Jadi kata di ulama dalam pandangan ini, as-sahih annahu la yushtarak. Tidak disyaratkan bagi sujud syukur ini syarat seperti solat. Ini pandangan yang kedua lah. Pandangan yang kedua ni tak syarat seperti sembahyang solat, seperti solat. Ini pandangan ramai di kalangan para ulama, dia panggil ulama ahlu tahqiq, mengatakan demikian. Dia kata apa? Kerana kita nak letak syarat dalam solat ini, bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, bila dia jumpa benda yang dia suka, terus sujud. Jadi kalau kita nak pergi ambil kain semaya lagi, jadi satu makan masa yang lama, maka sujud syukur ni tidak perlu kepada syarat-syarat solat tadi, sebagaimana disebut di situ. Dia kata tidak syarat kepada takbir di awalnya dan tidak syarat di akhirnya, tak syarat tasyahud dan tidak pada salam. Nah, ini kita sebut ni bukan apa, supaya masyarakat tahu. Kalau dia baca dalam jumpa dalam internet ke jumpa di mana, ini pandangan, ada pandangan lain, tapi dalam mazhab Syafi'i kata tak, syarat dianya seperti syarat nak solat. Sujud syukur dengan sujud tilawah ni tidak disyaratkan kepada taharah. Adakah dia kena takbir? Dia kata tak ada takbir dan tidak ada salam. Mengikut pendapat yang sahih daripada semua pandangan ulama yang telah dikumpulkan, wallahu a'lam. Jadi kalau kita nak ambil pandangan yang dalam mazhab kita ni, lebih teliti, lebih utama dan lebih baik. Tapi kalau kita nak sujud syukur, nak tunggu sampai pergi ambil wuduk menyebabkan lama benda terjadi, boleh kita sujud terus. Kita tengah duduk kedai contohnya, dapat telefon, dapat satu nikmat yang besar, tak ada masalah. Tengok mana arah kiblat juga, sujud situ. Dia kata sujud apa pelik dia ni? Biar kita nampak. Sujud ini di antara satu sunnah yang orang tertinggal hari ni. Orang terlupa dah tak buat. Ini di antara perkara yang kita kena ingat dalam amalan-amalan kita ni.
Banyak benda-benda yang kita murajaah, kita tengok balik. Alhamdulillah, setakat anak duduk mengajar fiqh mazhab Syafi'i, bila kita baca kita asal Mughnil Muhtaj, kita Minhajut Talibi Imam Nawawi, banyak benda-benda yang kita sangka inilah mazhab Syafi'i. Rupanya dia mazhab Syafi'i sungguhnya yang apa ni, yang sederhana yang diterjemah oleh Imam Nawawi berbeza dengan apa yang kita buat. Sebagaimana yang kita baca dulu dalam bab bacaan lepas salat. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, siapa Mughnil Muhtaj masih lagi kekal bacaannya seperti yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada tambahan. Yang tambahan-tambahan ni yang mari daripada bacaan yang kemudian apabila bercampur di antara benda-benda lain. Jadi satu apa ni fatwa satu negeri, dia keluar fatwa hari ni yang menariklah untuk kita ambil perhatian, iaitulah haram main gendang, ya muzik dalam masjid. Fatwa ni perlu diambil perhatian. Tidak boleh gunakan gendang, lagu-lagu dalam masjid. Tak boleh. Jadi hari ni Masya Allah, kita tengok banyak iklan masjid ni berselawat, masjid ni selawat. Kalau selawat saja, Alhamdulillah tak apa. Tapi biasanya selawat ini dia guna dengan lagu, dengan gendang, kompang apa pun, gendang besar-besar mari gedebung-gedebang dalam masjid, tidak sesuai dengan keadaan. Jadi saya menyokonglah fatwa negeri Melaka yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti. Ada dalam website JAKIM. Tuan-tuan boleh tengok dalam website JAKIM, fatwa haram menggunakan alat-alat kompang dalam masjid. Jadi saya Abu Anas dengan ini menyokong fatwa ini dan meminta kepada nazir masjid, kepada AJK, biru-biru dakwah masjid-masjid di seluruh Malaysia, supaya mengambil kira pandangan nasihat daripada jabatan kuasa fatwa ini. Jangan buat benda ni, apalagi kalau nak main gitar dalam masjid. Subhanallah. Jadi perkara begini perlu ambil kira, kerana kita nak keterbukaan, kita nak fiqhut taisir dalam ibadat kita. Kita terima semua, tetapi biarlah ada adab. Kalau kita terima pandangan duf, kompang tidak haram, bahkan ulama-ulama mutaakhir ni kata muzik tak ada haram, ambil lah. Tapi jangan main dalam masjid. Dalam masjid ada qadasatuhu, ada hurmatuhu, ada kehormatan dia, ada. Sehingga Nabi kita larang. Orang nak jual beli dalam masjid, Nabi kita larang. Orang nak nak iklan benda-benda hilang dalam masjid, larang. Nak angkat suara bising-bising, larang. Tiba-tiba kita duduk bergendang, kedua berdepan masjid, kononnya sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terpengaruhlah. Masjid ini berselawat, masjid itu berselawat, selawat saja, tak apa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi, tak apa. Tapi kalau berselawat dengan kompang, dengan gendang, ini dakhilatun alal Islam, satu amalan yang masuk baru, dimasuk oleh puak-puak ahli-ahli sufi, ahli-ahli tarekat yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang asing ini, telah dibawa masuk dalam masjid kita. Wal iyazu billah. Kita minta selamat dengan Allah Taala daripada min ghadabillah, daripada kemurkaan Allah. Termasuk jugalah permainan telefon kita hari ni. Telefon hari ni pun banyak alat-alat muzik dalam telefon. Tengah duduk semaya, nyonyeh mari. Tengah duduk zikir, bunyi. Tengah duduk kuliah, bunyi. Jadi semua-semua benda ni satu perkara yang perlu diteliti, diambil perhatian. Semoga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an